Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar ke ni? Boleh dengar Maulana. Alhamdulillah. Ni nampak ni nota. Dah dapat? Dapat dah nota? Dapat dah tu. Okey. Dapat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ashabihi. Rabbi yasir. Alhamdulillah pagi ni kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari bahagian pertama. Hari ini insya-Allah kita akan mula belajar bab ke-36 dengan hadis 103 di bawahnya. Dengan hadis 103 di bawahnya. Sebelum kita bincangkan dengan lebih panjang, terlebih dahulu saya baca teks dengan tajuk bab. Ini pada muka surat 261. Bab man sami'a syai'an falam yafhamhu faraja'a hatta ya'rifahu. Bab 36, orang yang mendengar sesuatu, maksudnya sesuatu ilmu, tetapi tidak memahaminya, maka dia bertanya kembali. Raja'a, dia merujuk, maknanya bertanya kembali tentangnya, hatta ya'rifahu, sehingga difahaminya dengan baik, maksudnya sehingga difahaminya, atau supaya dimengertinya, supaya dia faham. Wabihi qala haddathana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi' bin Umar qala haddathani Ibnu Abi Mulaikah anna Aisyah زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. Itulah satu hadis di bawah bab ke 36 ni. Ini dipanggil tarjamatul bab, tajuk bab. Bab man sami'a syai'an falam yafhamhu faraja'a hatta ya'rifahu. Ini tajuk bab namanya. Baik, tajuk bab itu dari segi lafaznya ada berbeza-beza sedikit antara satu nuskhah dengan satu nuskhah yang lain. Contohnya dapat kita lihat di sini dengan mudah. Faraja'ahu. Di sini falam yafhamhu. Faraja'ahu. Cuba tengok di sini. Faraja'ahu
Wa fi nuskhatin faraja'a fihi. Dalam satu nuskhah yang lain raja'a fihi. Ni yang kita pakai ni faraja'ahu. Ni dalam nuskhah yang lain tentang kandungan dia ni, kalau kita perhatikan, awalaysa yaqulullah. Ni, awalaysa yaqulullah. Awalaysa Allahu yaqul dalam setengah nuskhah yang lain. Yahlik, ni nun ni nuskhah yang lain, nombor 8. Yahlik walil asili uzziba. Dalam nuskhah asili uzziba. Ini dapat kita lihat di dalam syarah-syarah disebutkan. Contohnya kalau kita tengok Umdatul Qari Al-Aini. Cuba tengok ni. Wa fi riwayat Abi Dzar, dalam riwayat Abi Dzar, bab man sami'a syai'an falam yafhamhu faraja'ahu. Ini yang kita pakai. Bab man sami'a syai'an faraja'ahu hatta ya'rifahu. Ini nuskhah yang lain. Yang kita pakai ada falam yafhamhu ni. Falam yafhamhu. Lebih jelas lagi maksud dia. Ini terdapat di dalam nuskhah Abi Dzar. Dalam riwayat Al-Asili faraja'a fihi. Di sini faraja'ahu. Ini kita pakai faraja'a. Faraja'ahu. Faraja'a fihi. Boleh? Gitu. Yang kita pakai ni faraja'a fihi yang sesuai. Faraja'a fihi falam yafhamhu faraja'a fihi hatta ya'rifahu. Jadi dalam nuskhah yang lain, contohnya sini faraja'ahu, kita faraja'a fihi, faraja'ahu, faraja'a fihi gini. Atau kalau tak ada pun, mana dalam kira-kiranya adalah faraja'ahu gitu. Faraja'ahu hatta ya'rifahu. Merujuk kepadanya. Faraja'ahu hatta ya'rifahu. Atau faraja'a fihi. Boleh dua di situ. Itu perbezaan nuskhah kitab Sahih Bukhari lah. Faraja'a fihi. Gitu. Boleh juga begitu. Jadi ini lebih sesuai dengan makna yang kita beri ini. Maka dia bertanya kembali tentangnya. Fihi. Itu lebih sesuai kalau kita ikut terjemahan ni lah. Baik. Ini dipanggil Tarjamatul Bab. Tarjamatul Bab. Tajuk bagi bab ini. Jadi terjemah di situ dengan makna tajuk. Dengan makna tajuk. Terjemah perkataan Arab yang dalam bahasa Melayu pun ada pinjam. Banyaklah bahasa pinjam daripada Arab tu. Terjemah. Sebenarnya dalam bahasa Arab terjemah tu ada 3 makna. Satu dengan makna yang dipakai dalam bahasa kita lah. Kita ambil daripada bahasa Arab dengan makna tu lah, iaitu terjemahan. Yang kedua, terjemah dengan makna tajuk bab. Ni tajuk. Ni orang panggil terjemah. Ni tajuk bab. Tarjamatul bab.
atau ini terjemah. Tajuk bab. Yang ketiga, terjemah dengan makna biografi atau biodata, pengarang atau sesiapa lah. Tidak pengarang pun, itu dipanggil terjemah. Tetapi yang dipakai dalam bahasa Melayu hanya dengan makna pertama sahaja. Dua lagi makna itu tidak dipakai, tak ada diambil daripada bahasa Arab itu ke bahasa Melayu, tak ada, diambil dengan makna yang pertama sahaja. Itu terjematul bab. Ini terjematul bab. Baik. Tentang tajuk bab Sahih Bukhari ini banyak kitab-kitab telah ditulis. Antaranya Al-Abwab At-Tarajim oleh Syekhul Hind ini. Nampak ke tidak saya tunjuk ni? Nampak ke tidak? Nampak. Nampak. Ini ya. Ni. Ni. Lepas tu saya tak letak di sini banyak, sebenarnya banyak lagi. Saya meletak di sini hanya yang saya guna sahaja. Contohnya ini. 5 jilid ini, Al-Abwab Wat-Tarajim. Al-Abwab Wat-Tarajim. Setengah-setengah orang baca Tarajum, tak kena. Al-Abwab Wat-Tarajim. Tarajim tu jamak kepada terjemah lah. Terjemah, terjamatun, terjamatan, tarajim. Tarajim tu jamak. Kena berhati-hatilah. Ramai orang baca, kadang-kadang belajar hadis lama dah, tapi baca tarajum lagi. Saya mengambil berat benda-benda begitu kan, dari segi bacaan tu, bara-bara itu. Sebab apa? Dia maknanya jadi berlainan. Kadang-kadang orang tak ambil berat ni. Al-Abwab Wat-Tarajim. Jadi tarajim ni lah jamak kepada terjemah. Makna kitab ni membincangkan tentang bab-bab dan tajuk bab dalam Bukhari. Ni. Babu karahiyatit ta'arri. Ni terjemah lah ni. Jadi banyak tu tarajim. Kena berhati-hati. Kenapa saya selalu mengingatkan orang-orang yang belajar dengan saya tentang baris-baris ni. Sebab gini, dalam bahasa Arab ni dia tidak seperti bahasa kita atau bahasa-bahasa lain. Dia sikit berbeza baris tu dengan makna lain dah. Dengan makna lain dah. Macam di sini kalau kita kata tarajum. Sebab saya ada dengar benda-benda macam ni kan. Profesor dah tu, profesor hadis. Tapi tarajum dia baca. Tak kena lah. Berhati-hati lah. Kadang-kadang dia tu hebat dah dalam bidang tu, tapi dari segi kaedah bahasa tu, penggunaan tu, kesilapan di situ. Sebab gini, tarajum dia jadi sirah tu, orang panggil sirah tu. Perkataan itu dalam bentuk masdar sebenarnya. Daripada tarajama, ya tarajamu, tarajuman, tarajum. Di masdar. Kalau tarajim daripada tarjamatun, tarjamatani, tarajim. Gitu. Ini jamak kepada terjemah. Kalau tarajum, masdar kepada tarajama, ya tarajamu, tarajuman, tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Gitu. Sebab itu silap. Kalau tarajum, apa makna? Makna lain. Bukan dengan makna tarajim. Tarajim makna lain. Itu benda. Sebab itu saya berhati-hati sangat benda-benda begini. Bahkan saya bagi peringatan lah. Jadi orang-orang yang belajar dengan saya, kira-kiranya ni saat-saat akhir ni, esok ni hari terakhir. Kena ambil berat lah benda-benda ni. Barulah
mantap orang kata, baru mantap. Kalau tidak, ialah boleh dengan kekurangan, tak sempurna. Kalau tarajum itu bina musyarakah, bak tafa'ul, lain maknanya. Kalau daripada rajm, kalau kita kata daripada rajm, maknanya rejam, saling baling anak batu ataupun saling menuduh, itu maksud dia. Sedangkan tidak, di sini tarajim, kena berhati-hati ya. Sama juga banyak lagi yang lain-lain yang seumpama ni lah. Kadang-kadang orang yang belajar pun dia tidak cermat. Misalnya mahram. Mahram tu orang yang haram kita berkahwin dengannya. Muhrim lain. Muhrim orang yang pakai ihram. Ihram haji ke, ihram umrah ke. Muharram itu bulan Muharram. Atau Muharram itu benda yang diharamkan. Gitu. Tapi kadang-kadang ialah tidak prihatin dengan benda-benda begini. Kadang-kadang kita dengar orang yang baca berita tu bahasa Melayu tapi tidak diberi dengan tepat lah. Tapi kalau daripada bahasa Inggeris tu jaga sangat kan sebutannya. Sedangkan ini sudah lari maknanya, bukan sekadar sebutannya tak tepat, lari maknanya. Kita kata itu bukan muhrim dia. Mana boleh dia bersekedudukan atau berkhalwah dengannya, itu bukan muhrimnya. Dia kata muhrim. Tak boleh pergi ke Mekah, tak ada muhrim. Tak kena, tak ada mahram. Gitu. Kalau sebut muhrim tu silap lah. Begitu juga yang lain-lain banyak lagi. Macam sini, tarajim. Al-abwab wa tarajim. Al-abwab tu tak apalah, itu jamak kepada bab. Babun, babani, abwab. Jadi yang selalu saya tunjuknya yang ni lah. Al-abwab wa tarajim. Ataupun satu lagi, kitab yang sama. Ini ya selalu saya pakai. Al-abwab wa tarajim. Bila kita belajar Sahih Bukhari, antara perkara yang penting diingat ialah kena ada perbincangan itu tentang tajuk bab. Kalau tidak sempurna. Kadang-kadang orang baca hadis Sahih Bukhari saja. Tajuk tu dia tidak pentingkan sangat. Tak ada bincang langsung pun. Jadi kita tidak, dengan tidak membincangkannya, kita tidak akan nampak kebijaksanaan Imam Bukhari dan kehebatannya dalam fiqh. Dan beliau mempunyai ijtihad yang sendiri. Dalam fiqh tak nampak. Bukan dalam fiqh sahaja, bahkan dalam memahami hadis tu secara keseluruhannya. Macam sekarang ni, ini bab pendidikan ni. Bukan fiqh. Dalam pendidikan untuk dapat ilmu yang sempurna, dapat ilmu dengan baik, apa langkah-langkah, apakah tindakan yang patut diambil. Itu bukan masalah hukum, haram-halal. Tak, ini bab pendidikan, bab ilmu, bab belajar. Jadi apa yang Imam Bukhari faham daripada hadis-hadis tentang pelajaran dan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Banyak kita boleh belajar daripada dia. Yang apa yang kita tidak boleh dapat kalau kita buka kitab-kitab fiqh, sebab dia tak bincang benda-benda gini. Dia tak bincang. Sebab itu kita penting bincang tentang tajuk bab. Mana kalau belajar Sahih Bukhari tanpa bincang tajuk bab dia, itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya, kita hanya mendapat hadis dia lah. Hadis dia tu memanglah istimewa lah.
tahap kesahihannya tinggi. Itu sajalah. Sebab hadis-hadis itu kadang-kadang banyak daripadanya ada juga di dalam kitab-kitab lain pun. Ada hadis tu. Yang tidak adanya tajuk bab tu. Tajuk bab Imam Bukhari itulah yang dianggap istimewa. Tiba-tiba itu kita tidak dapat. Macam mana tak ada bincang tajuk bab ni dalam kitab macam mana? Kitab ringkasan Sahih Bukhari, mukhtasar Sahih Bukhari. Dia berbeza. Mukhtasar dengan kitab yang asal, yang lengkap, berbeza. Dalam kitab mukhtasar, tajrid, atau kitab ringkasan lah, pilih-pilih hadis Sahih Bukhari, seperti Jawahirul Bukhari misalnya. Itu termasuk, dia tak ada bincang lah. Tajuk tu dia ambil kebanyakannya, tapi tak ada bincang. Kita tak dapatlah keistimewaannya. Itu perkara yang saya nak bagi peringatan lah, antara perkara yang perlu diingat bila baca Sahih Bukhari. Satu lagi, untuk memahami tajuk bab ini, antara perkara yang penting diberikan perhatian ialah tentang perbezaan nuskhah tadi tu. Perbezaan riwayat daripada nuskhah Sahih Bukhari. Ada yang kata faraja'ahu, faraja'a fihi. Ada yang falam yafhamhu, tu tak ada. Ada yang ada. Macam kita guna ni, yang kita guna. Itu semua memberi makna. Dengan sebab itu kita perlu merujuk kepada syarah-syarah untuk lebih memahami tajuk itu dengan sempurna lah, secara lengkap. Kita perlu tengok semua perbezaan itu, perbezaan nuskhah. Itu antara yang membantulah kita memahami tajuk bab. Baik. 384. Ini antara yang menarik, dan benda ni dia tidak ada dalam semua kitab. Ada dalam setengah-setengah kitab sahaja. Setengah-setengah kitab sahaja. Di dalam Umdatul Qari ada sikit-sikit. Ada. Dalam Fathul Bari pun ada juga sikit. Kadang-kadang dia tak sebut pun benda ni. Benda-benda ni banyak saya rujuk kepada kitab ini. Kitab Kashful Bari. Ini kitab Kashful Bari. Dalam ni banyak. Dia akan bincang kalau tajuk. Dia akan bincang perkaitan tajuk bab itu dengan tajuk bab sebelumnya. Dan dengan tajuk bab selepasnya. Apa kaitannya? Atau apa kesinambungannya? Dia ada bincang benda-benda macam ni. Contohlah kita ambil di sini. Ini Kashful Bari. Sekarang ni kita duduk belajar, kita sampai di sini ya. Bab man sami'a syai'an, falam yafhamhu faraja'a hatta ya'rifahu. Faraja'a, tidak faraja'ahu, tidak faraja'a fihi. Itu berbeza nuskhah. Baik. Di sini dia sebut ni. Tapi dalam kitab ni dalam bahasa Urdu. Bab sabiq kisah munasabat. Apa kesinambungan bab ini dengan bab sebelumnya? Dia ada sebut. Tetapi ya, dalam Umdatul Qari pun ada ni. Ni wajhul munasabah bainal babain. Sudut perkaitan di antara dua bab. Wajhul munasabah orang panggil. Antara bab ni dengan bab sebelum ni. Itu antara benda yang menarik. Bukan semua dalam syarah Bukhari ada bincang benda-benda begini.
Kemudian itu saja yang dia sebutnya. Dia tak sebut pula dari segi di sini apa tujuan bab ni diadakan. Apa tujuan bab ni diadakan? Ini Fathul Bari. Baik, ini Fathul Bari. Dalam ni pun tak ada banyak dibincang. Bab man sami'a syai'an zada Abu Dzar falam yafhamhu. Orang yang mendengar sesuatu dia tak faham. Ada tambahan seperti dalam yang kita buat dalam nota. Dia tak ada bincang langsung apa munasabah. Apa perkaitan bab ini dengan bab sebelumnya? Dan apa tujuan Imam Bukhari? Padahal ni kitab penting, kitab utama. Jadi maknanya apa lagi kalau yang lain-lain, syarah-syarah yang lain. Tak ada banyak lah. Nasib baiklah kalau nak ada. Tapi berbeza dengan kitab ni. Kitab ni sebab itu dia hebat. Sudah 30 jilid dah. Sehingga sekarang pengarang asalnya dah meninggal dah pun. Tak siap lagi. Hanya anak-anak buah duduk buat kerja untuk menyiapkannya. Asalnya syarahan guru lah. Ini kitab kalau dalam bahasa Urdu untuk syarah Bukhari yang terbaik. Dia ada sebut benda-benda begini. Bab sabit kisah munasabat. Maqsadi tarjamatil bab. Tujuan atau maksud Imam Bukhari mengadakan bab ni. Dia sebut. Adapun dalam syarah-syarah yang besar-besar tadi pun tak ada. Benda macam ni. Ini menarik. Bila barulah kita baca tu, Sahih Bukhari tu, kita baca dengan lengkap. Secara komprehensif. Tengok tu. Baik. Siapa nak baca ni? Saya minta ada sesiapa baca lah ni. Siapa nak baca? Silakan. Ni saat akhir ni. Saya baca mana? Silakan. Suwardi. Siap. 3 ya Suwardi. Oh, sihat mana? Ketemu pula. Maksud semua pula ya. Tak apa. Boleh baca? Boleh insya-Allah. Okey, silakan. 384 kesinambungan bab ke-36 ini dengan bab ke-35 sebelumnya. Bab ke-35 sebelum ini berbicara tentang penyampaian ilmu, nasihat dan pendidikan khusus kepada kalangan wanita pada hari-hari yang ditentukan untuk mereka belajar. Tentu sekali ada di antara mereka yang tidak terus memahami pengajaran yang disampaikan. Mungkin juga timbul kemusykilan dalam benak pelajar tertentu tentang apa-apa yang disampaikan oleh guru. Maka bab ke-36 ini menganjurkan semua pelajar tidak kira lelaki maupun perempuan supaya tidak teragak-agak merujuk kepada guru yang mengajar agar mengulangi kembali apa yang telah diajarkannya sebelum itu atau menjelaskan mana-mana bahagian pelajaran yang menimbulkan kemusykilan. Sekejap Suwardi. Ya. Baik, kita tengok. Ni kita tengok. Ni bab sebelum ni bab. Ni bab 35. Babun hal yuj'alu lin nisa yaumun ala hidah fil ilm. Mana bolehkah ditentukan suatu hari untuk wanita, satu hari yang berasingan untuk wanita menuntut ilmu? Maknanya jawabnya bolehlah. Hadisnya boleh. Nabi SAW sendiri pun telah buat begitu. Ini belajar khusus dengan perempuan. Bila belajar takkanlah tak ada kemusykilan. Bila belajar takkan semua faham. Semua faham sama saja, serata saja. Takkan begitu. Ni bab 35. Yang kita baca sekarang bab 36. Apa kesinambungan bab ini dengan bab sebelumnya? Maknanya bila belajar tu
Tapi bab ke-36 ni tidak khusus dengan perempuan saja. Lelaki atau perempuan pun boleh, sepatutnya begitu. Mana kalau ada yang tak faham bila belajar tu, atau timbul kemuskilan, kena tanya. Jangan duduk diam. Supaya dapat faham dengan baik maksud ataupun apa yang kita pelajari itu. Tengok, ada kaitan. Bukan tak ada kaitan. Itu yang menariknya. Sahih Bukhari ni. Yang menariknya Sahih Bukhari ni begitu. Kalau kita perhatikan sini nampak, oh cantik sangat. Jadi kesinambungan tu daripada mula-mula kitab lagi, permulaan kitab lagi, hingga ke akhir kita. Nampak macam satu berada dalam satu jalinan yang sangat menarik, sangat cantik. Kalau orang baca kitab Sahih Bukhari ni dengan cara begini, dan dia baca Al-Quran tanpa mengetahui tanasub ayat dan rabtul ayat dan rabtus suar di dalam Al-Quran, mungkin dia akan kata, lebih menarik Sahih Bukhari lagi daripada Quran. Lebih menarik lagi sebab dalam Quran ni kadang-kadang tak ada tajuk pun, dia ada tajuk, ialah surah Baqarah. Antara ayat dengan ayat tu apa kaitannya? Tadi duduk cerita tentang dunia, tentang berniaga, tentang urusan muamalat. Lepas tu cerita tentang akhirat pula. Contohnya, tadi bercerita tentang satu perkara, tiba-tiba cerita lain tu. Dalam keadaan tidak ada bab yang memisahkannya. Itu jadi pening. Saya baca buku Maulana Shibli Nu'mani. Dia kata antara sebab orientalis barat ada di antara mereka yang tidak dapat menerima Islam kerana mereka tidak nampak sesuatu yang menarik dalam Al-Quran itu yang dikatakan sebagai mukjizat. Sebab apa? Susah, kata dia. Kenapa ni bab ni tidak letak setempat? Atau tak apa, tak jadi masalah, tidak letak setempat. Biarlah nampak perkaitan tu. Apa kaitannya ayat ni dengan ayat sebelumnya? Tidak nampak perkaitan itu. Nampak sesuatu yang bertaburan. Kalaulah dia tahu Sahih Bukhari dan dia baca, dia akan kata Sahih Bukhari lebih menarik sebab ada munasabah antara bab dengan bab. Berbeza dengan Quran. Sebab itulah Maulana di India, ini yang saya nampak perbezaannya. Kalau kita tengok tafsir-tafsir pun, tulisan mereka tekan sangat benda tu. Maknanya kalau kita nak cari sebagai rujukan, banyaklah, mudah untuk nak cari ini tadi, penyelesaian tadi. Antara surah dengan surah, apa kaitannya? Surah tu tak banyaklah dalam Quran tu, 114 saja. Tapi antara ayat dengan ayat atau kelompok ayat dengan kelompok ayat di dalam setiap surah tu apa kaitannya? Saya tengok kalau dalam bahasa Arab kurang sangat. Kalau nak ada pun nazmud durar fi tanasubil ayati was suwar. Kita yang besar, 20 jilid lebih. Tapi susah orang nak pergi ke situ tu. Kadang-kadang hilang punca. Tak tahu nak ambil di mana tu. Ini antara yang istimewa lah. Kalau ulama-ulama India, ulama-ulama Pakistan, kalau dalam tafsir, kalau kita nak dapat benda ni, bagi saya tak dapat tidak, kena baca kitab mereka. Saya boleh tunjuk, tapi sekarang ni tak ada di sini dalam komputer ni, ada dalam hard disk saya, portable hard disk tu. Dalam tu banyaklah saya boleh tunjuk. Rab ayat dengan ayat. Saya boleh tunjuk sebagai contoh lah. Sebagai contoh, boleh, sekarang ni pun boleh.
Baik. Ini sebagai contoh, ya. Sebagai contoh. Ini Ma'ariful Quran. Ada 8 jilid. 8 jilid. Sekejap saya tunjuk. Nampak ke tidak ni? Kalau kita perhati, kita ambil jilid 1 lah. Sebuah Quran ini. Selepas dia ambil satu kelompok ayat, contohnya, dia terjemah di bawah tu, di bawah ayat tu. Lepas tu bincang. Jadi contohnya, panjang lah bincang. Ini kitab ni 8 jilid. Ini dalam bab tafsir. Dalam bab tafsir. Bijak. Ni cuba tengok ni. Dia tulis rabt. Rabt ini maknanya berkaitan ayat dengan ayat lah. Biasa dia ada rabt. Rabt ni tanasub al-ayat bil ayat. Ni. Boleh dikatakan banyaklah ada. Ini sesuatu yang menarik. Ya, biasanya kalau kita baca tafsir-tafsir Arab tu tak ada sangat. Ini macam ni. Rabt, dia ada sebut. Rabt, berkaitan ayat dengan ayat atau kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya atau selepasnya. Ini antara yang menarik. Yang tidak ada. Kalau ada pun dalam setengah-setengah tafsir. Macam tafsir Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir. Tapi kadang-kadang perbincangan dia tu terlalu panjang sangat. Menyebabkan kita jadi hilang punca. Tenggelam itu. Tak nyata sangat. Ini kalau tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama kita di India dan Pakistan, terutamanya yang ada dalam bahasa Urdu, begitu banyak. Begitu banyak. Kalau dahulu kita baca disebutkan oleh ulama-ulama kita dulu, berapa puluh tahun dahulu, 600 tafsir dalam bahasa Urdu. 600 tajuk. Ni cuba tengok, satu tajuk 8 jilid. Satu tafsir. Kalau sekarang ni dah bertambah lah kira-kiranya sebab tidak berkurang. Tafsir baru tu sentiasa ada. Sebanyak tu tafsir. Mana bagi saya, selain daripada bahasa Arab lah, bahasa Urdu lah rujukan yang paling utama untuk kita dapat khazanah ilmu Islam, khususnya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya benda-benda macam ni, dia tak ada tu dalam tafsir-tafsir Arab, tak ada sangat benda-benda macam ni. Cara nak bertemu. Kalau ada pun macam tadilah, dalam keadaan tidak menarik, tidak tersusun dengan baik. Ada dalam longgokan yang begitu besar. Kalau kita kata ada dalam gunung, di kaki gunung tu, bahagian sebelah itu, dalam tanah dia. Susah, tak jelas. Penat nak dapat tu. Berbeza dengan kitab-kitab tadi. Sebab itulah saya bersungguh nak bagi
alat kepada bangsa kita, orang-orang kita, bahasa Urdu. Sebab itu saya bersungguh. Sebab saya tahu apa kekayaan dan apa khazanah yang ada dalam bahasa itu. Saya tahu terlalu banyak. Bahkan dari setengah-setengah sudut kadang-kadang tak ada dalam bahasa Arab. Tak ada dalam bahasa Arab. Sebab itulah saya bersungguh sangat nak siapkan. Yang sudah siap tu siaplah. Yang belum siap tu nak siapkan kamus bahasa Urdu. Sebab itu kalau kita kata syarah hadis, begitu juga. Macam yang saya tunjuk tadi, itu susah nak dapat dalam bahasa Arab macam tu. Bahkan syarah-syarah yang masyhur pun tak ada bincang benda macam tu. Dia buat. Itu kelebihan mereka lah, kelebihan mereka. Dan sepatutnya kita kena ambil lah. Bayangkan sesuatu yang tak ada dalam bahasa Arab. Lepas tu kita nak dapat di mana? Macam mana kita akan dapat penyelesaiannya? Tapi satu kelebihan lah kalau kita dapat bahasa Urdu tu. Kita boleh tumpah banyak daripada mereka dalam bab-bab seperti ini. Itu contoh. Contoh. Baik. Itu perkaitan antara bab ni dengan bab sebelumnya. Yang nampak menariklah, bersambung. Tetapi yang saya sebut tadi, Al-Quran pun sebenarnya Imam Bukhari ni, dia belajar daripada Al-Quran. Dia pandai buat di perkaitan antara bab dengan bab. Imam Bukhari belajar dengan Al-Quran juga. Cuma orang tak tahu. Imam Bukhari tahu tu perkaitan ayat dengan ayat. Kenapa ayat ni letak selepas ayat ni? Zahirnya nampak tak ada kaitan. Tapi sebenarnya mempunyai kaitan yang sangat rapat. Contohnya tadi duduk cerita tentang dunia. Kenapa tiba-tiba akhirat? Kenapa tiba-tiba hukuman di akhirat? Nak ceritanya yang kita buat dalam dunia ni ada kaitan dengan akhirat. Kalau baik, mana ganjaran pahala. Kalau tidak, hukumanlah azab neraka. Itu sebagai peringatan. Kalau letak dalam bab berasingan, itu jadi buku biasa pula. Ini bab muamalat. Kitab biasa lah jadinya. Bab perniagaan. Orang tak ingat pun kepada Allah. Tak ingat kepada balasan. Apa akan jadi kalau kita menipu dalam jual beli? Apa akan jadi kalau kita rasuah misalnya? Di akhirat besok, apa balasannya? Ini dia tak ingat. Ini terus bawa akhirat sebagai peringatan kepada kita. Itulah yang menariknya. Itulah yang istimewa Quran. Jadi hubungan dunia dengan akhirat itu tak putus. Kita sentiasa ingat apa-apa yang kita buat dalam dunia ni, tidak fikir dunia saja. Kena fikir juga akhirat tu. Sebab di sanalah kita dapat balasannya. Begitu. Kalau kita bahas macam tu, nampaklah. Oh, istimewa sangat, jelas sangat. Begitu. Imam Bukhari ni sebenarnya, ya, kesinambungan bab apa semua, sebenarnya dia belajar daripada Quran. Cumanya Quran itu jarang orang yang cerita perkaitan dia, perkaitan antara ayat dia dengan ayat sebelumnya, dengan ayat selepasnya. Padahal dalam usul tafsir ada bincang tu, siyak dan sibak ayat. Perlu diperhati, perlu diambil kira. Tapi benda tu tidak dibincangkan dalam usul tafsir. Sebab itu dalam usul tafsir yang saya buat tu, saya bincang secara khusus satu bab yang berasingan tentang siyak dan sibak sesuatu ayat. Mana kita nak memahami sesuatu ayat Quran tu, kita kena tengok ayat sebelumnya macam mana, apa cerita, dan ayat selepasnya macam mana. Kena ambil tahu benda tu. Kalau kita tak ambil tahu, banyak perkara lah yang terlepas. Banyak perkara lah yang kita tak faham. Begitulah. Kemudian tujuan diadakan tajuk bab ini. Boleh Suwardi baca lagi? Okey, boleh Maulana. Silakan. Tujuan diadakan tajuk bab ini. Menurut Syekhul Hind,
Melalui tajuk bab ini, Imam Bukhari mahu memberitahu tentang kelebihan serta kepentingan para pelajar mengulang kaji dan menanya soalan apabila tidak memahami sesuatu permasalahan. Melalui tajuk bab ini juga, Imam Bukhari isyaratkan kepada keharusan bertanya dan ia bukanlah suatu sikap biadab terhadap guru yang mengajar. Bukan juga ia semestinya menunjukkan kebodohan dan kedunguan pelajar. Pelajar yang bertanya tidak sepatutnya dipandang hina. Orang yang beranggapan seorang guru tidak boleh ditanya dan seorang pelajar yang bertanya pula adalah bodoh, sememangnya telah menyalahi sunnah Nabi SAW dan amalan para sahabat yang mulia. Oleh itu, seorang guru tidaklah sepatutnya berasa bosan, terganggu dan marah terhadap pertanyaan atau soalan daripada pelajarnya. Begitu juga seorang pelajar tidak sepatutnya berasa malu untuk bertanya. Kerana tidak semua manusia dicipta oleh Tuhan dengan kemampuan yang sama. Sehingga apa sahaja yang disampaikan oleh guru terus difahami semua tanpa perlu apa-apa persoalan lagi. Sekejap sekejap Suwardi. Ini Syekhul Hind. Ini kelebihan sesuatu yang istimewa lah. Syarah ni, syarah yang saya buat ini dalam bahasa Melayu ni. Sebab Syekhul Hind ni bukan orang Arab. Dia Syekhul Hadis di Darul Ulum Dioban satu ketika dahulu. Dan ini apa ni? Al-Abwab wa Tarajim yang ditulis oleh Syekhul Hind. Ini Al-Abwab wa Tarajim. Jadi biqalami samahati Syekh Al-Allamah Mahmud Hasan namanya, Ad-Diobandi, Al-Ma'ruf bi Syekhul Hind, yang terkenal dengan Syekhul Hind. Dilahirkan pada tahun 1268 dan meninggal dunia pada tahun 1339. Maknanya 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Ini dalam inilah dia ada sebut. Baik, kita bukan tengok di situ saja. Macam saya tengok ni, saya tengok di dalam Kashful Bari. Dalam Kashful Bari dia sebut Hazrat Syekhul Hind rahmatullah alaih farmati. Di sini dia sebut sama juga. Kita banyak dapat merujuk kepada mereka sebab mereka ahli dalam bidang dan mereka lama dah berkecimpung dalam bidang hadis. Boleh kita rujuk. Ini pengalaman peribadi saya. Saya tengok susah kalau kita nak buat dalam bahasa Melayu, kita nak rujuk satu pun kitab tak ada. Satu pun kitab tak ada. Misalnya nak rujuk Sahih Bukhari, adakah yang buat sebelum ni? Kita nak rujuk pendapat dia? Tak ada. Satu pun tak ada. Sedangkan mereka dah begitu banyak. Maju ke depan jauh dah. Itu perlu kita tahu. Bahasa kita ni sejauh mana kayanya, sejauh mana miskinnya. Baru kita tahu. Apabila kita bandingkan dengan bahasa lain. Syekhul Hind menulis dalam bahasa Urdu. Menulis dalam bahasa Urdu. Jadi rugilah kalau kita tak dapat. Ini tak apalah saya terjemah. Tapi kalau nak faham sendiri banyak lagi yang lain, macam mana? Sebab itu, dia kena ada semangat yang tinggi. Selain daripada menguasai bahasa Arab dengan baik, umat Islam hari ini, terutamanya orang kita, kena belajar juga bahasa Urdu. Kena belajar bahasa Urdu. Kalau nak pergi jauh lah. Kalau nak pergi jauh. Kalau nak sikit-sikit, itu cerita lain. Jadi yang kita nak tu terpulang kepada masing-masing, macam-macam orang. Ada nak banyak, ada nak sikit. Tapi kalau orang berniaga, tak ada saya rasa yang tak nak untung. Kalau untung banyak, lagi nak. Kalau boleh jadi bilioner lagi nak. Tak ada orang yang cari duit tapi tak mahu itu. Jadi kalau nak, inilah jalannya. Inilah jalannya. Ni. Baik. Ini dia sebut.
Kalau kita nak cari dalam bahasa Melayu yang lain, tak ada dalam bahasa kita. Ni, apa maksud Imam Bukhari buat tadi? Mereka sudah bincang sampai ke peringkat itu. Dan bukan Sahih Bukhari saja. Kitab-kitab hadis yang lain pun dibincang beginilah. Jadi macam mana mereka tidak alim? Bahasa Melayu yang ada, saya nak sebut. Satu ya, syarah hadis. Hadis Tirmizi. Namanya Bahrul Madhi. Itu pun sebenarnya syarah mukhtasar Tirmizi. Bukan kitab Tirmizi yang lengkap. Sebab dia tak ada sanad dalam tu. Dia ambil hadis saja. Ringkasan. Sunan Tirmizi. Bukan Sunan Tirmizi yang sepenuhnya. Yang asal tu. Yang lengkap dengan tajuk bab apa semua. Bukan. Itu yang ada dalam bahasa Melayu. Kalau ada, tunjukkan mana yang lain. Tak kira lah di Malaysia ke di Indonesia ke di mana-mana ke yang guna bahasa Melayu. Tak ada. Malah rugilah orang kita. Ketinggalan di belakang lah orang kita. Sedangkan mereka tulis. Itu satu perkara yang menarik. Saya perhatikan ulama-ulama India, ulama Pakistan, ulama Arab, terutamanya yang dahulu, mereka suka mengarang, menulis. Jadi ilmu mereka itu boleh diwarisi oleh orang kemudian. Tidak kata hilang begitu, kita tak tahu. Atau kalau dengar cakap-cakap orang, betul ke tidak? Tidak meyakinkan. Mereka sikap begitu. Berbeza cara dia tu, sikap tu. Ini kata Syekhul Hind. Maknanya pelajar ni perlu ulang kaji. Dan kena tanya soalan ni. Itu pengajaran daripada tajuk bab ni. Jangan tak tanya kalau tak faham. Lepas tu nak isyarat pula kepada harus boleh bertanya tu, bukan sesuatu yang biadab untuk bertanya. Tak termasuk dalam biadab dengan guru tanya tu. Bahkan kalau bertanya tu semestinya kita boleh ke buat kesimpulan orang yang selalu bertanya tu maknanya menunjukkan dia bodoh. Dungo, jangan fikir begitu. Ni kata dia. Pelajar yang bertanya tidak sepatutnya dipandang hina. Jadi ini mendorong pelajar-pelajar itu jadi bersemangat untuk tanya. Sebab tidak mengajar tu satu pihak saja macam yang berlaku di Malaysia. Ini saya ada pengalaman juga belajar di Malaysia. Belajar di Malaysia ni banyak. Kalau sistem lama lah, dia sehala. Tak boleh tanya, setengah-setengah tu guru tu marah kalau tanya. Jadi macam mana nak maju kalau macam tu? Sedangkan Syekhul Hind kata, kena tanya, jangan, tak boleh dipandang hina. Itu bukan biadab dengan guru. Tapi tanyalah dengan betul, dengan baik. Dengan beradab lah, berdisiplin. Ini antara kelemahan kita. Sebab itu banyak kegagalan berlaku dalam sistem pengajian Islam di Malaysia ni. Kalau belajar hadis hanya terjemah saja. Tak apa maksud pengarang tu. Buat tajuk macam ni apa tujuan dia. Tak bincang benda macam tu. Ini pengalaman saya cerita tu. Kalau belajar di pondok pun tak ada bincang. Belajar di lain lagi lah. Sebab belajar pondok tu dalam juga. Dululah. Dulu tu agak kuat. Dia agak mendalam juga lah belajar. Tapi sekarang ni tak tahu di mana dah. Suasana tu dah tak ada dah. Di zaman saya saat-saat akhir, sebab kenapa saya meninggalkan belajar pondok tu habis setelah 4 tahun. Saya fikir, kalau macam ni tak boleh ni. Saya berasa dah kekurangan itu. Pada masa tu saya dah terasa. Jadi macam mana nak dapat sesuatu yang lebih sedangkan sistem itu tidak sempurna. Ini pondok, mana sistem yang bagus lah zaman dahulu. Kalau yang belajar sekolah Arab lagilah tak bertemu. Lagilah tidak bertemu dengan ilmu-ilmu secara mendalam tu. Lagilah tak belajar kitab-kitab lama tu. Ini pengalaman saya. Tapi sekadar tu lah, sehala. Guru saja mengajar. Kita nak tanya pun tak ada kebebasan. Tak ada kebebasan.
Kira nak habis kitab. Itu pun lama nak boleh habis satu kitab. Bertahun-tahun. Kadang-kadang berhenti dah, tak habis lagi kitab yang mula belajar dulu. Nak belajar mula-mula, awal-awal lagi tak sesuai sebab kitab tu agak tinggi. Bila kita belajar tak habis. Jadi tidak sistematik. Sedangkan orang boleh belajar lebih daripada Sunan Sittah dalam masa setahun macam mana tu. Dalam masa setahun. Sistem dia buat tu kemah. Boleh faham dengan baik pun. Walaupun laju pun. Boleh faham dengan baik. Boleh faham maksudnya. Setiap kitab tu. Itu baru sistematik. Itu tak kira pelbagai bidang lagi. Bahas ni, kaji ni tak ada lah. Perbandingan misalnya kalau dalam akidah. Ni Asy'ariyah. Ni Salafiyah. Tak ada pernah belajar. Di tempat kita begitu. Patut jadi bengong, jadi melenting. Sekarang ni. Apabila orang sebab tak pernah belajar, tak pernah didedahkan benda tu. Pandai macam mana pun kamu, bijak macam mana pun kamu. Tak usah cakap lah kalau tak pernah terdedah. Kita akan tahu. Boleh keluar daripada seorang mufti kata Tauhid 3 tu Trinity. Siapa begitu sekali? Saya tak pelik. Saya tak pelik sebenarnya. Sebab saya tahu sistem pengajian tempat kita. Sistem itulah yang membuat pelajar-pelajar kita ni gagal sebenarnya. Banyak perkara gagal. Dia jadi begitu. Apa-apa keputusan yang akan buat akan menimbulkan masalah yang besar-besar yang teruk-teruk lah. Macam bersungguh beria-ria sangat nak RUU sekarang ni kan. RUU mufti. Tanpa memikirkan akibat dia. Sebab pengajian tu tidak diajar cara tahqiq. Cara kajian, perbandingan. Tengok akan datang akan jadi macam mana kalau kita buat. Tak fikir. Sentimen banyak. Emosi, pergi dengan emosi. Tak faham apa pun. Jadi begini kau boleh kita kata sistem pengajian yang berjaya? Bagi saya banyak kegagalan. Kegagalan sistem lah ni. Yang menyebabkan jadi begini. Menyebabkan yang tidak Asy'ariyah dan Maturidiyah sesat. Secara tidak langsung. Secara senyap-senyap. Sedangkan orang Islam ni tidak semua Asy'ariyah Maturidiyah. Bagaimana sebelum Abul Hasan Asy'ari dulu? Macam mana? Sesat ke? Lepas tu orang luar dalam dunia kalau mari sini, macam mana? Tak boleh nak mengajar. Susah banyak perkara. Itu akibat buruk dia tu. Benda macam tu jelas pun tak nampak. Bagi saya ini kegagalan sistem yang amat nyata. Dan saya pernah duduk dalam sistem itu. Saya tahu. Saya tahu. Saya pernah juga belajar di luar. Saya tahu saya boleh buat perbandingan. Saya boleh buat perbandingan. Itu bendanya. Belajar ni kalau tak kena gaya. Itulah yang Imam Bukhari buat. Bab ilmu. Bincang tentang ilmu. Disiplin ilmu. Bagaimana sepatutnya ilmu itu dipelajari, dituntut. Dia bagi dulu. Lepas tu baru pergi bab-bab lain. Cuba tengok. Sistematiknya Imam Bukhari. Cara dia susun kitab dia pun menarik. Bahkan ini menyalahi sunnah Nabi dan amalan para sahabat tu. Sebab Aisyah tu sahabat, isteri Nabi, tanya Rasulullah. Itu guru, dia jawab. Itu sunnah Nabinya. Bukan marah. Apalagi kalau pergi kepada amalan dalam tasawuf apa, tak boleh tanya, tak boleh bantah guru, ikut saja. Oh, lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Lepas tu macam mana nak dapat ilmu kalau macam ni? Teruskan lagi, Suwardi. Bisa sambung. Ya. Dengan mengadakan tajuk bab ini juga, Imam Bukhari mahu mengkritik dan menolak pendirian kesetengah guru hadis yang tidak suka sesuatu hadis diulang beberapa kali dalam majlis penyampaian hadis. Ya. Teruskan. Ya. Imam Bukhari
keharusan perkataan hatta yang berarti sehingga. Di dalam tajuk bab untuk menunjukkan keharusan bertanya berkali-kali sehingga seorang murid mengetahui apa yang diajarkan kepadanya. Cuba kita perhati ni. Cuba kita perhati saja. Hatta ya'rifahu. Dia bertanya kembali tentangnya sehingga difahaminya dengan baik. Ada kalanya nak faham dengan baik tu kena berkali-kali tanya. Ini menunjukkan berkali-kali tanya pun tak jadi masalah dalam pembelajaran. Jangan rasa pula malu. Dah 2 kali dah tanya. Nanti guru akan kata begini-gini pula. Jangan fikir begitu. Jadi Imam Bukhari letak hatta ni kenapa ni? Hatta. Sebab tu kena bincang tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Menarik. Sehingga selagi tak faham tanya. Bincang lagi. Mana tak mesti tanya dalam bentuk bincang ke, muzakarah ke, bincang ke. Ya, sampai fahamlah. Sampai faham dengan baik sesuatu perkara yang kita pelajari itu. Jadi ini maksud tajuk bab ni. Itu kan menarik tu. Memberi satu disiplin, satu bimbingan kepada kita dalam belajar. Dan kalau seorang guru, bagaimana sikap seorang guru sepatutnya. Ini Imam Bukhari dah ajar di sini. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada hadis. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. Ini guru Imam Bukhari. Sa'id bin Abi Maryam 385. Sampai di sini saya nak orang lain pula baca. Siapa nak baca? Silakan. Kita nak berkenalan dengan perawi-perawi pula. Mana yang belum kita berkenalan dengannya. Silakan. Siapa nak baca? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ali Hanifah Maulana. Ali Hanifah. Silakan. Silakan. Bismillah. 385. Ya. Beliau ialah Sa'id bin Al-Hakam bin Muhammad bin Salim Al-Jumahi Al-Misri. Kunyahnya Abu Muhammad dan beliau lebih terkenal dengan Sa'id bin Abi Maryam. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Umar Al-Umari, Sulaiman bin Bilal, Ibrahim bin Suwaid, Imam Malik, Al-Layth bin Sa'ad, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Sufyan bin Uyainah dan lain-lain. Termasuk dalam senarai orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya pula adalah tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari, Ibrahim bin Ya'qub Al-Jawzajani, Abu Hatim, Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam, Ishaq bin Mansur, Al-Kausaj, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Imam An-Nasa'i berkata tentangnya, Sa'id bin Ufair, seorang perawi yang baik. Sa'id bin Al-Hakam, iaitu Sa'id bin Abi Maryam, pula perawi yang tidak mengapa dengannya. Beliau lebih saya suka daripada Sa'id bin Ufair. Imam Abu Daud berkata, Ibnu Abi Maryam di sisiku adalah hujjah. Al-Ijli, Abu Hatim, Ibnu Ma'in dan lain-lain mengatakan beliau thiqah. Keenam-enam pengarang kitab utama hadis menerima riwayat-riwayatnya. Beliau meninggal pada tahun 224 Hijrah. Ini tentang perawi pertama, Sa'id bin Abi Maryam. Imam Bukhari ambil ini daripada dia. Ini salah satu saluran riwayat ini. Imam Bukhari ambil hadis ini bukan melalui saluran ini saja. Ada lagi yang lain. Dan melalui saluran yang lain itu ada pada tempat-tempat tertentu tu perbezaan sedikit sebanyak. Walaupun secara umumnya maksudnya tu sama. Jadi Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami katanya Nafi' bin Umar. 386. Boleh Ali Hanifah baca lagi. Silakan. Boleh Maulana. Silakan. 386. Beliau ialah Nafi' bin Umar bin Abdullah Al-Jumahi Al-Qurashi Al-Makki.
meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Abi Mulaikah, Umayyah bin Safwan Al-Jumahi, Bishr bin Asim Al-Thaqafi, Amr bin Dinar, Sa'id bin Hasan, Sa'id bin Abi Hind dan lain-lain. Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abu Usamah Hamad bin Usamah, Abdul Rahman bin Mahdi, Waqi', Yazid bin Harun, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan daripadanya. Abdul Rahman bin Mahdi berkata tentangnya, beliau adalah antara orang yang paling teguh. Imam Ahmad berkata, teguh seorang perawi yang sahih hadisnya. Imam Ahmad juga berkata, Nafi' bin Umar lebih saya suka daripada Abdul Jabbar bin Al-Ward. Hadisnya lebih sahih. Dan beliau adalah salah seorang perawi siqah. Teruskan. Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, Abu Hatim, Ibnu Hibban dan lain-lain mengatakan Nafi' bin Umar siqah. Az-Zahabi berkata beliau seorang imam lagi hafiz yang teguh. Dalam pada sekian ramai tokoh hadis memuji Nafi' bin Umar dan menganggap beliau seorang yang siqah lagi hujah, Ibnu Sa'ad pula mengisyaratkan kepada sedikit kelemahannya. Kata beliau, kana siqatun qalilul hadis fihi syai'. Sekejap Ali Hanifah. Itulah kalau kita ilmu alat tu kukuh kan, kita tak ada bahaya pun kita baca dengan tepat. Kana thiqatan qalilal hadis fihi syai'. Fihi syai'un. Gitu. Thiqatan bukan thiqatun. Qalilah bukan qalilu. Qalilal hadis. Gitu ya. Ali Hanifah. Ya. Maknanya banyak perkara kena belajar tu. Banyak perkara kena lengkapkan diri lagi untuk benda-benda macam ni lah. Teruskan. Bermaksud Nafi' bin Umar seorang yang siqah. Sedikit hadisnya tetapi padanya ada sedikit kelemahan. Kerana itu Ibnu Sa'ad dikritik teruk oleh Az-Zahabi dan Hafiz Ibnu Hajar. Kata Hafiz Ibnu Hajar, para imam hadis berhujah dengannya, iaitu Nafi' bin Umar. Telah kami sebutkan sebelum ini bahawa hukum dhaif terhadapnya oleh Ibnu Sa'ad itu tidak tepat. Fihi nazar. Kerana beliau bergantung kepada Waqidi. Jadi nak kata dia tu dhaif ke apa tu, tempat kita bergantung tu orang macam mana? Kalau Waqidi tu sepakat ulama tak boleh pakai. Jadi macam mana Ibnu Sa'ad pakai pendapat dia pula? Itu sandarannya. Kalau nak pakai orang yang cerita kepada kita, pakailah orang yang kuat. Jangan pakai orang macam Waqidi ni untuk kritik seseorang yang diakui oleh sekian ramai orang, tokoh-tokoh. Begitu ya. Teruskan. Lihat Hadiyu As-Sari muka surat 447. Nafi' bin Umar meninggal dunia pada tahun 169 Hijrah. Baik. Nafi' bin Umar meriwayatkan kepada kami, katanya Ibnu Abi Mulaikah, ini perawi yang kita telah bertemu dah, meriwayatkan kepadaku bahawa sesungguhnya Aisyah, isteri Nabi SAW, tidak mendengar sesuatu yang tidak difahaminya, melainkan dia akan bertanya kembali Nabi SAW untuk memahaminya dengan baik. Di sinilah tajuk bab tu. Tajuk bab Imam Bukhari itu berkait di sini dengan bahagian ini. Mana beginilah murid yang bagus. Iaitu seperti isteri Nabi SAW, Aisyah. Kalau dia tak ada benda yang kalau dia tak faham, dia mesti tanya. Dia tak akan biarkan dalam keadaan tak faham. Dia mesti tanya Nabi. Dan Nabi pula jawab. Tidak kata kedekut ilmu.
tak mahu bagi jawapan atau memberi macam-macam alasan. Tidak. Ini contoh pelajar yang bagus. Jadi apa yang Imam Bukhari sebutkan dalam tajuk tu, orang yang mendengar sesuatu ilmu lah maksudnya. Tapi dia tidak faham. Dia tidak faham. Atau dia terkeliru ke, dia kena tanya. Sehingga faham dengan baik. Itulah yang dilakukan oleh Aisyah. Sebab itulah dia jadi seorang murid, seorang rujukan. Kemudiannya, sahabat-sahabat merujuk kepada dia. Sebab dia belajar sungguh. Kena cara. Tak mesti lama belajar kalau betul ni. Tak mesti lama kalau kena sistem yang baik. Sekejap. Saya ni belajar tak sampai setahun. Hadis ni. Lebih daripada Sunan Sittah 9 hadis. Dengan sanad. Tak sampai setahun. Kenapa saya boleh tulis sampai begini? Kalau kena gaya. Memang begitu. Tak perlu lama belajar. Sebab tu kalau Abu Hurairah 3 tahun je bersama Nabi. Kenapa banyak itu? Hadis. Tak boleh. Orang yang bersungguh dia dapat. Orang yang bersungguh. Kena cara. Sistem tu kena. Dia akan dapat sebanyak mungkin. Apa yang tidak diperoleh orang lain. Abu Hurairah cuba tengok. Padahal 3 tahun. Pernah Nabi SAW bersabda, sesiapa yang dihisap, dia akan disiksa. Aisyah berkata, aku pun terus menyampuk. Bukankah Allah Ta'ala berfirman? Mana dia buat ulang kaji tu. Dia baca tu. Bukan sahaja yang dia dengar daripada Nabi. Dia baca Al-Quran tu. Dekat sangat dia dengan Al-Quran. Bukankah Allah Ta'ala berfirman? فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Dia nanti akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Mana ada hisap yang macam tu? Macam mana Nabi kata sesiapa yang dihisap dia akan diseksa? Kalau macam tu tidak ringan tu, tidak mudah tu. Sedangkan bukankah di dalam Al-Quran Allah telah berfirman ada juga hisap yang ringan? Maknanya tidak diseksa lah walaupun hisap pun. Orang kata sebagai nak melepaskan, menyempurnakan syarat saja. Macam kita lalu dekat custom tu, tunjuk pasport. Tunjuk pasport. Dia pun buka apa? Begitu sajalah. Lepas tu dia bagi olah balik kepada kita. Tak ada kata nak pergi masuk bilik pemeriksaan khusus apa semua. Tak ada. Begitu. Baik. Kata Aisyah. Jadi bila dia kata begitu, maka Nabi SAW bersabda, itu hanya pembentangan. Itu hanya pembentangan. Tetapi orang yang diperincikan hisapnya, yakni dipersoalkan suratan amalannya. Kalau buka tanya tu bentar tu, tanya, kenapa kamu buat begini? Kenapa kamu tak buat begini? Kalau soal macam tu maksudnya, maka akan binasalah dia. Akan tersiksalah dia. Dan Nabi SAW guna tu seorang guru yang bagus. Cuba tengok. Orang tanya, dia bukan nak herdik. Bukan nak marah. Dia guna bahasa, cuba tengok. Kalau orang yang faham bahasa, dia akan faham. Cara ni halus sangat. Innama dhaliki al-ardah. Dhaliki. Padahal sepatutnya dhalika. Tapi nak jaga hati. Ataupun dengan bahasa yang lebih lembut. Dhaliki. Sebab Aisyah tu perempuan. Padahal di sini kan dhaliki kita tak ada kena-mengena dengan Aisyah tu. Dhaliki mana musyarun ilaih dia? Al-ard. Al-ard itu muzakkar. Sepatutnya dhalika lah. Tidak. Berubah. Bukan dhalika. Tapi dhaliki di sini. Ini orang panggil bahasa sangat lembut. Bahasa menjaga hati orang depan tu. Orang yang dihadap cakap. Itu cara guru yang baik. Dia akan memberi jawapan, penjelasan dengan lembut.
menyebabkan pelajar itu jadi mesra dengannya. Ini cara dia. Ini satu perkara yang menarik. Itu zalik. Kenapa zaliki tidak zalika? Itu hanya pembentangan. Baik, di sini siapa pula nak baca? Silakan. Silakan. Siapa nak baca? Silakan. Jadi yang kata mudah itu, hisab tu, itu hanya sekadar al-ard dipanggil. Pembentangan. Tunjuk, macam kita lalu dekat satu negara tu, kita pergi kena lalu dekat custom dia. Kena tunjuklah pasport tu. Sekadar tu je. Lepas tu tak ada apa-apa pun, tak ada kena masuk ke bilik pemeriksaan tu, kena buka mulut ke, nganga mulut pula ke, kena buat itu, ini tak ada. Tak ada tanya banyak. Jadi siapa nak baca sini? 388. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Fuad. Silakan Fuad. 388. Bismillah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan hisab di mahsyar nanti ada dua macam. Yang pertama hisabul ard, iaitu hisab dengan dibentangkan sahaja segala kelakuan manusia semasa di dunia pada hari mahsyar, tetapi tidak dipersoalkan, sebaliknya dimaafkan sahaja kalaupun ada sedikit sebanyak kesilapan. Yang kedua, hisabul munaqashah, iaitu hisab yang bukan sahaja dengan dibentangkan kelakuan seseorang manusia semasa di dunia, tetapi dipersoalkan pula kenapa ia melakukannya atau kenapa ia tidak melakukannya, sehingga akhirnya orang berkenaan diazab dan mendapat siksaan Allah. Kesimpulannya, hisab yang disebut Allah pada ayat 7 dan 8 surah Al-Insyiqaq itu... Sekejap. Kita ada tertinggal sikit ni. Di sini, di sini ya. 387. Jadi Aisyah baca ayat ke-8. Mungkin kita tak akan faham dengan sepenuhnya kalau kita tak baca ayat ke-7 sebelumnya. Sebab dia ada kaitan di situ. Jadi saya nak minta Ahmad Fuad baca daripada sini. 387. 387. Firman Allah Subhanahu wa taala ini selengkapnya adalah seperti berikut. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Bermaksud, kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. Ini surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Ia kelihatan bercanggah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut secara umum di dalam hadis ke-103 di atas. Kerana itulah Aisyah menimbulkan kemusykilannya dengan mengemukakan firman Allah tadi. Jadi ada kaitan. Sesiapa yang diberi suratan amalannya supaya menerimanya dengan tangan kanan, diberi menerima dengan tangan kanan, dia akan dihisap dengan mudah. Jadi itulah. Sedangkan Nabi kata kalau seseorang itu dihisap, teruklah dia akan diseksa. Sedangkan dalam ayat ni tidak nampak begitu. Cuba tengok tu. Itu soalan dia tu. Soalan yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sayang sangat kepada Aisyah. Bijak tu cara tanya tu. Menunjukkan dia selain daripada mendengar Nabi tu, dia ada baca dah di lain. Ada baca dah di dalam Al-Quran. Baik. Jadi itu hisabul ard, hisabul munaqashah, namanya dua. Jadi hisab yang Nabi maksudkan akan diseksa itu hisab munaqashah, bukan hisabul ard. Yang tersebut di dalam ayat itu hisabul ard. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya. Kalaulah Aisyah tidak bertanya, nescaya kita tidak akan tahu pembahagian hisab tu. Manusia di mahsyar nanti kita tidak tahu berapa bentuk adanya. Nasib baiklah dia tanya. Jadi bila dia tanya tu kita dapatlah penjelasan daripada Nabi SAW. Dan tidak ada percanggahan lah.
di antara hadis dengan Quran. Apabila ada percanggahan itu akan menimbulkan keraguan, akan menimbulkan macam-macam perkara yang tidak baik kalau lama-lama bersarang dalam fikiran kita. Dengan sebab itu kena ada tadi tanya tu. Seterusnya 388 ni 389 ini orang yang diperincikan hisapnya, mana hisap munaqasyah, dipersoalkan suratan amalannya, maka akan binasalah dia. 389. Boleh Ahmad Fuad baca lagi? Boleh. Silakan. Baik, 389. Di dalam sesetengah saluran riwayat Bukhari, bahagian akhir hadis begini adanya. Walaysa ahadun yunaqashul hisaba yaumal qiyamah illa uzziba. Bermaksud tiada sesiapa pun yang diperincikan hisabnya, yakni dipersoalkan suratan amalannya, melainkan ia akan disiksa. Lihat Sahih Bukhari di bawah bab man nuqishal hisaba uzziba. Ini tajuk bab Imam Bukhari, nuqisha. Mana dia ada isyarat di situ. Hisab munaqasyah. Hisab munaqasyah itu yang kena seksa. Jadi dalam hadis kita ni yahlik, binasalah. Ini saluran riwayat disebut yahlik, bukan terseksa, tetapi melalui saluran riwayat yang lain di sini disebut diseksa juga. Sama seperti yang tersebut di atas dia tu. Ni sesiapa yang dihisap dia akan diseksa, uzziba. Jadi bahagian akhir ni pun sama dengan ni juga. Tapi dalam riwayat yang kita baca sekarang ni dia tidak kata diseksa, tapi binasa. Binasa tu pun maksudnya gitu jugalah. Binasa, musnahlah dia. Kalau dihisap macam tu. Baik. Jadi dengan sebab itu kita perlu tahu ya, beberapa saluran riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari. Apa beza riwayat ini dengan riwayat itu? Lafaz riwayatnya di mana berbezanya? Kalau ada pun lafaz yang berbeza, adakah mafhum dia tu, makna dia jadi berbeza? Jawabnya tidak. Jadi bahkan kita dapat penjelasan pula di situ. Maksud binasa itu diseksa lah. Maksud binasa yang tersebut dalam setengah-setengah saluran riwayat itu maknanya diseksa lah, kena hukum lah. Jadi kena hukum tu sama ada di mahsyar itu sendiri ataupun selepas itu, mana dalam neraka. Itu hisabul munaqasyah. Baik, 389. Seterusnya. Silakan baca lagi. Seterusnya tadi, kerana itulah dalam terjemahan di atas penulis menambah tersiksalah dalam kurungan selepas perkataan binasalah. Baik. Contoh lain pertanyaan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pertanyaan Hafsah radhiyallahu anha tentang orang-orang yang terlibat dalam perang Badar dan orang-orang yang terlibat dalam bai'ah, yakni perjanjian taat setia di Hudaybiyah. An Hafsah qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la arju an la yadkhula an-nar ahadun insyaallah ta'ala mimman shahida badran wal hudaybiyah. Qalat qultu ya Rasulullah alaysa qad qala Allah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Qala alam tasmi'ihi yaqul masyaallah. Syukran. Alam tasma'ihi yaqul thumma yunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Bermaksud diriwayatkan daripada Hafsah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berharap agar tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang telah ikut serta, yakni terlibat dalam perang Badar
dan perjanjian Hudaibiyah akan masuk neraka, insya-Allah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman yang bermaksud, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan datang kepadanya neraka? Itu adalah satu perkara yang mesti, yakni akan berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Baginda bersabda, tidakkah kamu mendengar bahawa dia berfirman dalam ayat seterusnya yang bermaksud, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tabarani. Ini kalau kita perhatikan di sini, nampak macam Nabi respon saja, jawab saja soalan yang diberi. Sedangkan ada di tempat yang lain, sebagai contohnya, ni di akhir ni saya sebut ni, ditanya, dilarang daripada bertanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Soalan yang macam ni akan jadi semakin susah, makin teruk. Jangan ditanya. Jadi mana ada soalan yang dilarang, ada soalan yang dibenarkan, yang dilayan, yang patut dilayan. Ada soalan yang tak perlu pun dilayan. Bahkan dia anggap salah bertanya tu. Baiklah. Kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab hadis ni, dia banyak lagi, sebagai contoh dalam Fathul Bari. Dalam Fathul Bari, cuba kita tengok di sini. Ni. Wa fihi anna su'al an mithli hadha lam yadkhul fima nuhiya as-sahaba anhu fi qawlihi ta'ala la tas'alu an asya'. Hadis ini menunjukkan soalan tentang perkara seperti ini tidak termasuk dalam apa yang dilarang sahabat bertanya. Iaitu dalam firman Allah, jangan kamu tanya. Ini ditujukan kepada sahabat lah mula-mula. Dan kemudiannya termasuklah kita kemudian. Di dalam hadis Anas pula tersebut, kunna nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dahulu dilarang daripada bertanya Rasulullah tentang apa-apa pun. Pernah dilarang. Jadi ini nampak Nabi layan saja macam mana. Jadi itu bergantung kepada soalan sebenarnya. Yang dilarang itu ada bentuk-bentuk soalan yang tertentu. Itu yang dilarang. Tetapi yang menambahkan ilmu, mencambahkan ilmu itu tidak dilarang. Jadi ini bukan sahaja berlaku kepada Aisyah, bahkan kepada orang lain. Macam yang kita sebut tadi, Hafsah tadi ceritanya ada sebut sini. Dia pun timbul kemusykilan juga. Sebab Nabi SAW kata tak masuk ke dalam neraka orang yang ikut serta dalam perang Badar dan dalam perjanjian di Hudaibiyah. Dia pun tanya, tidakkah Allah berfirman, tidak ada siapa pun daripada kamu melainkan akan. Jadi dia faham wariduhan dengan mana akan masuk. Padahal tidak begitu. Jadi pada penjelasan Nabi ini tidak mesti dengan makna masuk, akan melalui atau akan datang kepadanya. Yang ini kepada neraka tu, akan melalui neraka tu. Sebelah atas sirat itu lalu, bawah tu kalau jatuh neraka lah. Itu maksudnya. Itu maksud wariduhan ni. Jadi Nabi jawab, kamu kalau baca ayat selepas itu, maknanya ini satu panduan daripada Nabi SAW. Kalau baca ayat Quran tak faham, tengok yang selepas dia. Itulah yang saya kata tadi, kena tengok siyak dan sibak. Apa ayat sebelumnya, apa ayat selepasnya. Kadang-kadang yang menjelaskan itu ayat selepasnya tu. Ayat selepas tu menjelaskan. Contoh lagi, sahabat bertanya bila turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Sahabat kata, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman.
sahabat pun kata, siapalah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya. Zalimi diri sendiri ini banyak. Lalu mereka diberikan jawapan bahawa yang dimaksudkan dengan zulm itu ialah kesyirikan dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Ada juga sambil-sambil beriman itu buat benda-benda yang sebenarnya benda-benda syirik, unsur syirik. Jadi itulah yang dijamin oleh Allah, orang yang akan mendapat keamanan dan ketenangan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dalam Quran disebutkan begitu. Mereka itulah orang yang mendapat keamanan, ketenangan. Kalau tidak campurkan iman mereka dengan sebarang unsur kesyirikan, sikit pun tak ada unsur syirik, barulah dapat ketenangan jiwa. Dan itulah orang yang benar-benar mendapat petunjuk. Jadi bila sahabat tanya begitu, Nabi pun kata maksud zulm di sini ialah syirik. Di dalam hadis yang lain ini sebab dia sebut secara ringkas. Nabi SAW kata, kamu tak baca ke dalam Quran di tempat lain, inna syirka la zulmun azim. Jadi kalau kita tafsirkan zulm di sini dengan syirik, ada di tempat lain. Tafsir Al-Quran dengan Quran. Orang panggil. Zulm itu, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bukan kezaliman ni buat nyaya kepada orang saja, bukan itu. Antara kezaliman ialah kesyirikan dalam kehidupan, walaupun dia tidak zahirnya tak ada menganiayai sesiapa pun. Jadi kalau kita perhatikan ciri yang sama ada pada beberapa soalan, 3 soalan itu, iaitu kerana apa yang dijelaskan dalam satu nas nampak zahirnya umum. Tentang hisab tu nampak umum. Kalau hisab mesti teruk. Begitu, umum. Kalau wurud itu dipakai dengan makna umum. Dan zulm itu dipakai dengan makna umum. Padahal di situ dengan makna khusus. Zulm dengan makna syirik. Wurud dengan makna lalu. Melepasi. Ataupun pergi ke situ. Tapi bukan makna masuk. Hisab pula dengan makna hisab yang kata kena azab tu hisab munaqashah. Bukan hisabul ard. Jadi Nabi SAW menjelaskan semua ni yang disebut ni dalam nas-nas ini secara umum. Tapi yang dimaksudkan daripadanya ialah maknanya yang khas. Perkara seperti ini, kata Hafiz Ibn Hajar, tidak selalu berlaku kepada sahabat. Jarang-jarang mereka tu keliru macam ni. Sebab apa? Sebab mereka tu ahli bahasa Arab dah. Mahir bahasa Arab, dah tahu. Bahasa Quran dan hadis itu dalam bahasa Arab, bahasa mereka. Tapi ada juga walaupun begitu tempat-tempat tertentu mereka pun jadi keliru. Adakah pakai makna umum di sini atau makna khusus? Kalau makna khusus apa maknanya? Mereka pun kadang-kadang keliru. Apalah lagi kalau orang-orang yang bukan mengerti bahasa Arab seperti sahabat-sahabat itu. Jadi banyak sekali kemungkinan mereka tersalah dalam memahaminya. Dengan sebab itu kita perlu merujuk kepada ulama lah, kena merujuk kepada kitab-kitab syarah-syarah tu, tafsir, begitu. Dan tafsir yang terbaik ialah tafsir Quran dengan Quran, tafsir sahabat, tafsir dengan hadis Nabi dan lain-lain lagi. Jadi soalan yang tercela itu ialah orang-orang yang bertanya tentang beberapa perkara dengan maksud tidak baik. Seperti mana dalam ayat ni. Ni. Jadi tak apalah. Itu yang disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar dan kita akan dapat di dalam kesimpulan yang kita buat. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam. Jadi ini pun saya cuba sedapat mungkin kalau boleh sentiasa ada selepas setiap hadis. Kalau hadis itu lebih kurang sama, kita letaklah benda ni di bawah beberapa hadis lah. Tidak setiap hadis. Sebab kalau hadis itu sama,
dibuat begini. Tapi nak ceritanya bukan semua di dalam syarah-syarah hadis tu ada sebut benda-benda ni. Misalnya cuba kita tengok dalam Fathul Bari tak ada sebut sangat benda ni. Tak ada sebut sangat. Kesimpulan itu, pengajaran itu tak ada sebut. Tapi berbeza dengan Umdatul Qari. Kalau kita tengok Umdatul Qari dia ada sebut juga. Walaupun tidaklah sebanyak yang saya sebut tu. Dia cuba tengok ni. Bayan istinbatil ahkam. Kalau dalam banyak-banyak syarah Bukhari ni yang saya perhatikan yang ada membuat kesimpulan, pengajaran, panduan daripada hadis tu tak boleh lawan Umdatul Qari. Ikut mana-mana pun dia ada. Walaupun di sini dia sebut setakat 5 saja. Tetapi yang saya sebut di sini lebih lagi daripada 5. Jadi ini antara pengajaran. Ini kalau boleh orang lain pula lah baca sebagai penutup. Siapa nak baca silakan. Saya baca Maulana. Siapa ni? Ramli. Ramli, silakan Ramli. Ya. Ramli daripada mana dah? Saya tak ingat. Saya daripada Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Ya, silakan. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah: 1. Pertanyaan yang tidak dibenarkan ialah pertanyaan untuk menjatuhkan mana-mana orang atau golongan, pertanyaan yang bertujuan menghina seorang guru, dan pertanyaan yang tidak bertujuan untuk mengetahui sesuatu atau untuk menghilangkan kemusykilan. 2. Tidak boleh menyebar atau menggunakan sesuatu maklumat yang belum difahami dengan baik kerana ia boleh menimbulkan fitnah khususnya kepada guru yang mengajarkannya. 3. Aisyah radhiyallahu anha adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling alim kerana sikapnya yang bersungguh-sungguh dan rajin mempelajari ilmu wahyu. Beliau selalu bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah juga Aisyah dapat menyebarkan banyak ilmu Islam kepada para sahabat yang lain. 4. Hadis ini merupakan sebaik-baik bukti tentang kelebihan Aisyah dan ia menunjukkan betapa rapatnya beliau dengan kitab Allah, Al-Quran. 5. Rasulullah adalah seorang guru contoh. Misali, beliau tidak pernah jemu menerima pertanyaan dan soalan daripada sahabat-sahabatnya, termasuk isteri-isterinya apabila berada di rumah. 6. Hadis ini membuktikan adanya hisab di mahsyar dalam kedua-dua bentuknya, hisab al-ard dan juga hisab al-munaqashah. 7. Hadis seringkali berperanan sebagai pentafsir Al-Quran dan ia merupakan tafsiran terbaik bagi Al-Quran. 8. Terbukti juga melalui hadis ini bahawa adanya azab dan seksaan Allah di hari kiamat nanti untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. 9. Keharusan berbincang dan berdialog tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kemusykilan tentang sesuatu ayat Al-Quran mungkin ada penyelesaiannya dalam As-Sunnah. Ini kena baiki ya. Why? Penyelesaian. Ya. Teruskan. Begitu juga sebaliknya. Ya, teruskan. Ke-10. Keaiban dan kesilapan seseorang boleh ditutupi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti sehingga tidak dipersoalkan lagi apa yang dilakukannya semasa hidup. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yasturu abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Bermaksud, tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain, melainkan Allah tutup aib hamba itu di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ke-11. Muraja'ah boleh dilakukan dengan merujuk kepada kitab, sahabat yang lebih arif atau guru yang mengajarkan sesuatu, tetapi tidaklah menjadi kemestian merujuk kepadanya sahaja. Guru-guru lain yang berkebolehan juga boleh dirujuk. Ke-12. Seorang pelajar yang bersungguh-sungguh dan rajin
akan membaca bahan pelajarannya sebelum dan selepas pengajiannya sehingga ia dapat menanyakan persoalan sebelum pelajaran bermula dan selepasnya jika timbul kekeliruan yang lain. Contoh pelajar yang bersungguh-sungguh dan rajin dapat anda lihat pada Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau telah mengingati firman Allah Subhanahu wa taala yang zahirnya kelihatan bercanggah dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika Aisyah tidak mengingati atau mengulang kaji firman Allah tentang hisab di mahsyar, tentu sekali beliau tidak akan terlintas untuk menanyakan perkara itu. Ke-13, manusia tidak sama apabila dihisab di akhirat kelak. Ada yang dihisab dengan mudah dan ada pula yang dihisab dengan payah. Segala-galanya bergantung kepada amalan manusia itu sendiri. 14. Firman Allah yang akan dikemukakan nanti zahirnya melarang pada sahabat daripada bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali ia pertanyaan yang sia-sia. Pertanyaan Aisyah di dalam hadis ini boleh dijadikan sebagai contoh bagi soalan yang tidak terlarang para sahabat mengemukakannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lihat firman Allah berkenaan di bawah ini. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu, Allah maafkan kamu dari kesalahan bertanyakan perkara-perkara itu, yakni yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Al-Ma'idah 101. Jadi ini ada latar belakangnya. Sahabat bertanya Rasulullah SAW soalan yang kurang patutlah ditanya. Kira-kiranya salah lah, tapi Allah telah jelaskan di sini, Allah telah maafkan. Jadi selesailah. Cuma pengajaran yang kita dapat ialah ada banyak juga soalan yang tidak patut dikemukakan, terutamanya di hadapan orang ramai. Jadi pandai-pandailah nak tanya tu, tengok masa, tengok keadaan sesuai ke tidak. Banyak perkara yang kita kena perhatikan. Janganlah sampai jatuh maruah sesiapa. Itu pertanyaan-pertanyaan macam tu. Bukan makna Nabi Allah SWT melarang terus daripada bertanya. Tidak. Kalau kita tengok daripada sunnah Rasulullah SAW, banyak sekali baginda melayan soalan-soalan itu, bahkan menjawabnya, memberi respon terhadap soalan itu dengan cukup baik. Itulah sebagai panduan kita daripada hadis ini. Wallahu a'lam. Jadi setakat itulah dulu untuk Sahih Bukhari pada pagi ini. Seperti biasa kita rehat dahulu, lepas tu kita akan bincangkan yang satu lagi lah, iaitu 99 usul dirayah. Buat sementara tu dalam setengah jam lebih kurang seperti biasalah, kita rehat, lepas tu kita akan sambung balik ya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.